Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-682 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan berkongsi sepotong dua ayat daripada Al-Quran untuk kita jadikan panduan dan mengambil pengajaran dalam untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik dan untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita telah tiba pada ayat yang ke-71 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat yang ke-186. Namun sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tag rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya perasan di ruangan komen ada Arif, Azaz. Terima kasih banyak-banyak Azaz. Begitu juga di FB, Fauzia Ahmad Isa, Azima, Safia Sapian, Ija Rahman, Fatimah Cikmat, kemudian Siti Amni, Norisah Wan Hasan, Salmah Uthman, Muhammad Radid, Khadijah Yub, Hizani, serta ahlan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Alifah Nasiran, dan juga Nyonya Muhammad Yusuf, Habibah Suim, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, dan sama-sama kita buka Al-Quran. Kita nak baca dulu. Seperti biasa kita nak baca dulu ayat ini, ayat yang ke-71 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat yang ke-186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita baca insya-Allah. Ayat ni tak panjang, kerana setiap satu huruf Allah gandakan 10 hasanah, 10 kebaikan. Wa in yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Lalu kita telah baca sebentar tadi ayat yang ke-71 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal. Yang mana apakah ringkasan ayat ini? Seperti biasa kita nak mulakan dengan ringkasan terlebih dahulu. Maka pada ayat ini dalam tafsir Al-Wasit menyebut, pada ayat ini yang pertamanya Allah memberi amaran dan peringatan yang keras kepada para tawanan perang Badar bahawa hanya pengakhiran yang buruk akan berlaku
apabila mereka memilih untuk berterusan sombong, degil, dan mereka memilih untuk berterusan memerangi Allah dan Rasul. Maka kita sedang membaca peristiwa Badar bahkan daripada awal surah Al-Anfal. Dan ketika mana dalam peperangan Badar, peperangan yang pertama yang berlaku secara besar-besaran, dan pada waktu itu telah menjadi tawanan lebih daripada 70 orang Quraisy Mekah, dan Nabi SAW pilih untuk maafkan mereka, bagi peluang kedua kepada mereka, bebaskan mereka, namun mereka kena bayar wang tebusan. Maka Allah suruh Nabi untuk maklumkan kepada mereka agar mereka tidak lagi degil dan sombong untuk memusuhi Allah dan Rasul. Lalu itu ringkasan ayat yang ke-71 ini. Allah bagi amaran kepada para tawanan Badar, bahkan sebenarnya untuk setiap manusia, bahawa hanya pengakhiran yang buruk akan berlaku apabila mereka berterusan pilih untuk sombong dan degil menentang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bahagian pertama. Dan pada bahagian yang kedua ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang-orang yang beriman dengan khabar gembira, jangan takut kalau musuh pada waktu itu berlaku khianat lagi. Jangan takut kalau musuh datang menyerang lagi, kerana Allah sentiasa akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Maka ini adalah ringkasan ayat yang ke-71 berkenaan tentang amaran kepada orang-orang tawanan Badar yang dibebaskan. Allah bagi peluang ni, Allah sedang bagi peluang. Dan kalaulah pada waktu itu mereka degil untuk memerangi Allah dan Rasul lagi, akibat yang buruk untuk mereka. Tapi dalam masa yang sama, Allah nak tenangkan pada sahabat radhiyallahu anhum, jangan mereka takut dengan kejahatan musuh-musuh yang mereka bagi peluang kedua, kerana Allah sentiasa memberi kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Maka ini ringkasan ayat yang ke-71. Apakah kaitan yang boleh kita lihat di antara ayat yang ke-71 dengan ayat sebelumnya? Maka dalam tafsir dinukilkan bahawa pada ayat sebelum ini, pada ayat yang ke-70, Allah memberikan khabar gembira kepada orang-orang yang ditawan dalam peperangan Badar. Maka pada waktu itu Allah akan ampunkan mereka jika mereka bertaubat. Sebab itu firman Allah pada ayat yang ke-70, Qul liman fi aidikum minal asra, katakanlah wahai Muhammad kepada tawanan-tawanan yang ada di dalam jagaan kamu, in ya'lamillahu fi qulubikum khaira, jika Allah tahu mereka ada niat yang baik dalam hati mereka, yu'tikum khaira, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada mereka, wa yaghfir lakum, dan Allah ampunkan mereka. Walaupun sekarang ni kena tawan, tapi kalaulah mereka bertaubat, mereka beriman, Allah pada waktu itu akan ampunkan mereka. Maka itu ayat yang ke-70 menceritakan tentang pengampunan untuk para tawanan yang pada waktu itu buat keputusan untuk bertaubat dan tak nak memerangi Allah dan Rasul. Namun pada ayat yang ke-71 pula adalah amaran. Kalaulah mereka ini tetap nak lawan Allah dan Rasul, maka hanya pengakhiran yang buruk untuk mereka. Maka itu kaitan ayat 70 dan 71. Ayat 70 adalah khabar gembira tentang pengampunan untuk tawanan Badar kalau mereka berhenti dan bertaubat. Ayat 71 pula adalah amaran yang tegas daripada Allah kepada tawanan perang Badar apabila mereka pilih untuk berterusan menentang Allah dan Rasul. Jom kita lihat terjemahan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in yuridu, wa dan in jika, yuridu mereka iaitu para tawanan perang, dan jika mereka para tawanan perang bertujuan ataupun berkehendak ataupun ingin, arada yuridu memberi maksud ingin, memberi maksud mempunyai tujuan, memberi maksud berkehendak. Maka firman Allah, wa in yuridu, dan jika mereka para tawanan berkehendak dan ingin, apa yang mereka nak? Khianataka, mengkhianati kamu wahai Muhammad.
maka qad sungguh khanullaha mereka telah mengkhianati Allah min qablu daripada sebelum ini. Fa amkana maka Allah telah memberi kemenangan minhum daripada kamu. Wallahu dan Allah alim maha mengetahui, hakim maha bijaksana. Maka ini adalah terjemahan pada ayat yang ke-71. Maka pada ayat yang ke-71 ini ada beberapa mesej daripada terjemahan kita dah boleh dapat. Apakah mesej dia? Mesej yang pertama firman Allah, dan jika mereka para tawanan bertujuan, berkehendak, hendak untuk melakukan khianat kepada kamu, maka sesungguhnya mereka telah pun melakukan khianat kepada Allah. Maka ini mesej yang pertama tentang pengkhianatan manusia dan kepada sesama manusia dan kepada Allah. Ini mesej yang pertama daripada terjemahan kita boleh nak dapat. Mesej yang kedua pun jelas, fa amkana minhum, maka Allah akan menjadikan engkau dapat mengalah dan menundukkan mereka. Ini mesej yang kedua. Allah akan bantu orang-orang yang beriman. Dan mesej yang ketiga, bahawa apa pun yang berlaku di dunia, kadangkala kita dapat nikmat, kadangkala musibat, sebenarnya pada waktu itu Allah mengetahui segalanya dan Allah maha bijaksana dalam menyusun dan mengatur segalanya. Maka ini tiga mesej daripada terjemahan kita dah boleh dapat. Namun daripada tadzakur, daripada penelitian, apakah mesej yang kita boleh dapat? Yang pertama yang kita boleh dapat pada firman Allah, wa in yuridu khiyanataka. Wa in yuridu. Terima kasih banyak-banyak kepada yang beri gift di Facebook dan juga di TikTok. Terima kasih Ummi Abi, kemudian Ikasha dan juga di Facebook Kak Safia Sapian dan juga sahabat-sahabat yang lain, Fatimah Cik Mat. Moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan. Maka pengajaran apa yang pertama yang kita boleh yang kita boleh dapat daripada firman Allah, wa in yuridu. Arada yuridu memberi maksud berkehendak, menginginkan, nak sesuatu. Dan di sini apa yang mereka nak? Khiyanataka, mengkhianati kamu wahai Muhammad. Maka pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat adalah, banyak orang kata bahawa dia tak boleh kawal diri dia pada waktu itu melakukan maksiat dan dosa. Dia tak boleh nak berhenti daripada melakukan maksiat dan dosa. Di mana hakikat dan realitinya semuanya bermula daripada nak, kehendak, kemahuan yang pada waktu itu Allah berikan kepada setiap daripada kita. Arada yuridu, mereka pada waktu itu ingin. Wa in yuridu, dan mereka ingin untuk mengkhianati kamu. Mereka yang nak, bukan kerana kena paksa pun, bukan kerana tak boleh nak buat keputusan pun, bukan kerana pada waktu itu tak boleh nak kawal pun. Maka sebenarnya pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat, manusia sentiasa berkehendak dan pada waktu itu ada niat. Apabila dia niat yang baik, berkehendak yang baik, maka mudah untuk dia buat baik. Tapi kalaulah niat dan kehendak dia untuk buat maksiat, maka tak ada siapa paksa dia pun. Syaitan tak ada letak pistol pun kat kepala dia, kau kena buat dosa ni, tak ada. Semuanya datang daripada kehendak dia, niat dia, dan pada waktu itu apa yang dia telah inginkan. Sebab itu kita digalakkan untuk memperbanyakkan keinginan-keinginan yang baik, niat-niat yang baik, pada waktu itu kemahuan-kemahuan yang baik. Sehingga kan dalam hadis Nabi SAW bersabda, niyatul mu'min, niat orang yang beriman tentang perkara yang baik ini, walaupun dia belum buat, adalah lebih baik daripada perbuatan dia. Bukan maksud tak payah buat, tapi dengan niat tadi, dengan kehendak dan tujuan tadi, membawa manusia kepada kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan.
Maka ini adalah pentingnya, sebab itu Allah highlightkan wa in yuridu, dan jika mereka berkehendak, berkeinginan, mahu mengkhianati kamu, itulah yang mereka akan buat. Tak ada siapa pun paksa mereka pada waktu itu untuk memerangi kamu wahai Muhammad. Mereka yang pada waktu nak. Dan apa pun alasan yang mereka bagi, sebenarnya mereka boleh kawal kehendak mereka dengan memperbanyakkan niat yang baik, kehendak yang baik, kemahuan yang baik, niat yang baik. Maka ini adalah pengajaran yang pertama. Dah. Pengajaran yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang kedua. Sebentar. Firman Allah Subhanahu wa taala, faqad khanullah. Faqad khanullah. Maka daripada sini kita nampak manusia itu bila kehendak dia, niat dia, hati dia telah mula rosak, maka bukan sekadar manusia sahaja dia sanggup khianat, Allah pun dia sanggup untuk khianat. Itu dahsyatnya manusia. Padahal dia tahu dia tu hamba, dia tahu dia tak ada apa-apa, tapi faqad khanullah, maka sungguh mereka telah mengkhianati Allah. Maka pengajaran yang kedua yang kita dapat, manusia ini bila telah rosak dalaman dia, telah rosak hati dia, telah rosak pada waktu itu fitrah dia, maka Allah pun dia nak khianat. Walaupun dia mampu, dia tak boleh nak khianat Allah. Pada waktu itu dia tak boleh nak buat apa-apa pada Allah. Dia pun tahu. Tapi pada waktu itu kemahuan yang tadi kita sebut kemahuan nak mencabar, kemahuan pada waktu itu nak lawan Allah, kemahuan pada waktu itu tak nak ikut perintah Allah. Maka manusia itu bila rosak dalaman dia, Allah pun pada waktu itu dia nak khianat. Firman Allah, faqad khanullah, maka sungguh mereka telah mengkhianati Allah min qablu, sebelum daripada ini. Maka bila Allah pun dia dah khianat, apa sangat manusia ni. Bila Allah pun pada waktu itu dia dah berani, maka apatah lagi sesama manusia. Maka ini adalah pengajaran yang kedua. Bila teruknya keadaan dalaman seseorang, yang dia tak buat maintenance dalaman dia tak buat servis dalaman dia, dah teruk, maka pada waktu itu Allah pun dia berani untuk berlaku khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadzakur yang kedua, pengajaran yang kedua. Yang ketiga, kita boleh ambil daripada perkataan fa'amkana minhum, yang mana terjemahan fa'amkana pada waktu itu memberi terjemahan fa, maka, amkana, Allah telah menjadikan engkau, amkana, menundukkan, mengalahkan mereka. Allah menjadikan engkau wahai Muhammad menunduk dan mengalahkan mereka. Maka daripada sini perkataan fa'amkana, pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat. Apabila manusia itu dia jaga hubungan dengan Allah, Allah jaga dia. Walaupun manusia ni nak buat khianat pada Nabi ni, nak buat khianat pada Islam, Allah kata jangan risau, fa'amkana, Allah akan menjadikan kamu dapat menunduk dan mengalahkan mereka. Pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat, bila kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Bukanlah bermaksud Allah perlu kita punya penjagaan, tidak. Jaga perintah Allah, jaga agama Allah, jaga syiar Allah, jaga suruhan Allah. Maka pengajaran yang ketiga yang daripada fa'amkana, bila Allah kata, maka Allah akan menjadikan engkau wahai Muhammad dapat menundukkan mereka. Pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat, dan itu pun sebenarnya sabdaan Nabi. Sabdaan Nabi, ihfazillah yahfazka. Sabda Nabi, hadis yang pendek je, hadis yang panjang, tapi bahagian ni pendek. Ihfazillah, jaga Allah, yahfazka, Allah jaga kamu. Jaga hubungan dengan Allah, Allah jaga kamu. Jaga perintah Allah, Allah jaga kamu. Jaga syiar agama Allah, Allah jaga kamu. Kan mudah. Pada waktu itu manusia dia kadang-kadang janji dia nak jaga kita, tak jaga pun. Tapi Allah bila janji untuk jaga, maka Allah akan jaga. Itu antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada fa'amkana.
Pengajaran yang keempat yang kita boleh ambil daripada fa'amkana juga, bahawa hakikat kemenangan, kemuliaan, semuanya datang daripada Allah. Maka jangan lupa, jangan terlalu seronok sangat sehingga menjadi sombong dan lalai dan sebagainya. Hakikatnya fa'amkana, kemenangan tetap daripada Allah. Dah berapa banyak umat yang Allah boleh menjadikan mereka kalah dengan pasukan yang lebih kecil, dengan kumpulan yang lebih kecil, kerana hakikat kemenangan yang sebenar-benarnya, usaha kita kena buat, tapi hakikat kemenangan yang sebenar-benarnya adalah daripada Allah. Maka tak sepatutnya manusia sombong, manusia lupa diri, manusia bongkak, manusia takabur dan sebagainya. Inilah 4 pengajaran yang kita boleh dapat. Sebenarnya banyak lagi, cuma kita highlightkan 4 pengajaran ini. Mudah-mudahan menjadikan kita tergolong daripada kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa memperbaiki diri melalui Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan, dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat kepada setiap daripada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah, walaupun dalam tempoh lebih kurang 22 minit ini. Apa pun sebenarnya kita cuba untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Insya-Allah esok kita akan sambung ayat panjang sikit, ayat yang ke-72. Apa yang baik daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairah. Terima kasih di atas segala perhatian. Kita jumpa pada jam 6 petang nanti dalam program Mahsyar insya-Allah. Terima kasih semua.